Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yassir alaina min azwaji rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semoga kita dipermudahkan pada malam ini dan semoga awak semua dilapangkan dada, ditenangkan hati untuk mendengar dengan mudah apa yang cikgu cuba sampaikan pada malam ini. Okey, jadi pada malam semalam kita dah pergi pada 8.1 dan juga 8.11 dengan 8.12. Okey, kita dah pergi pada temberan garis dan juga pada sudut. Bila ada dua titik, kita cantumkan dengan garis lurus, kita panggil itu adalah temberan garis. Okey, jadi bila ada dua temberan garis yang bertemu, bila dia bertemu, temberan garis itu bertemu, dia akan mewujudkan sudut. Ya. Kalau dalam temberan garis, kita nak menganggarkan dia punya panjang, kalau dalam soalan itu, dia kata menganggar. Maknanya dia akan bagi kita satu panduan yang kita ketahui panjang dia untuk kita ukur panjang temberan garis. Menganggar panjang temberan garis. Tapi kalau dalam soalan itu minta kita mengukur temberan garis, maknanya kita automatik akan menggunakan pembaris untuk kita ukur panjang temberan garis itu daripada titik A ke titik B. Okey, maknanya temberan garis AB. Kalau sudut pula, kalau menganggar sudut, okey, kita hanya berpegang pada sudut tegak 90. Okey, kalau kurang, maknanya sudut itu kurang daripada 90. Kalau lebih sudut itu lebih daripada 90 darjah. Itu kalau soalan menganggar. Tapi sekiranya kalau soalan itu minta nilai yang tepat untuk sudut, okey, nilai yang tepat untuk sudut, kita akan menggunakan satu alat. Apa alat yang kita guna untuk mengukur sudut? Bantu seorang? Protractor. Okey, protractor. Kita akan guna protractor. Jadi kalau awak ada protractor, okey, awak ada protractor, awak akan perhatikan. Dia akan ada dua set nombor. Satu di luar, satu di dalam. Okey, kedua-duanya berbeza. Kalau yang di dalam, mungkin nombor di bahagian dalam tu sebelah kanan dia kosong. Dan di akhirnya 180. Tapi kalau yang di bahagian luar pula, kosongnya sifarnya berada di sebelah kiri. 180-nya berada di sebelah kanan. Jadi kena pandai, kena tengok sudut itu. Kita tengok sudut mudah saja. Kita tengok pada tapak dia. Kalau ni ada sudut, okey, kalau tapak dia begini, maknanya sudutnya berada di sini. Jadi kita akan ambil daripada sini ikut arah lawan jam. Ikut arah lawan jam. Tapi kalau tapaknya di sini, sudutnya begini, kita akan ambil dari sini, kita akan ikut arah jam. Okey, kita menggunakan protractor. Jadi pada malam ini kita akan pergi lagi lebih mendalam tentang sudut 8.1.3. Okey, saya akan share dengan awak. Okey, nampak tak? Tapi yang menggunakan tab, awak double tap pada yang YouTube tu Nampak tak? Nampak. Nampak cikgu. Okey, good. Tingkatan 1, Okey, bab 8 garis. Okay. Suara dengar tak? Dengar. Okey, maknanya bukan suara cikgu tau, suara cikgu YouTube tu. Suara cikgu Khatijah perempuan tu. Dengar Dengar. Okey, jadi kita akan sambung Kita pergi pada masih lagi dalam bab 8 iaitu garis dan sudut, dan juga masih lagi dalam bab 8.1 iaitu garis dan sudut. Cuma kita akan pergi lebih dalam 8.1.3 sifat sudut pada garis lurus. Lepas tu kita nak kenal pula sudut refleks, sudut putaran, dan ada beberapa lagi sudut yang awak akan kenal. Garis dan sudut melibatkan subtopik 8.1 garis dan sudut serta satu standard pembelajaran iaitu mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Sudut iaitu sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap. Dan sebelum tu kita imbas kembali tentang dua sudut yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu sudut tirus dan juga sudut cakah. Okey, sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, ini contoh ya. Contoh bagi sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut cakah pula ialah sudut yang lebih daripada 90 darjah.
dan kurang daripada 180 darjah. Okey, ni contohlah. Contoh bagi sudut cakah. Okey, itu dia. Okey, jadi memang sebelum ni kita pernah masuk ke pada sudut tirus dengan sudut cakah? Okey, kalau tak pun okey, cuba ingat balik semula. Kalau tak pernah masuk ataupun dah masuk awak lupa, ingat kita kenali dulu sudut tirus dan juga sudut cakah. Sudut tirus itu apa? Sudut yang kurang daripada 90. Maknanya kurang daripada 90, kita kenali dia sebagai sudut tirus. Okey, kalau dia lebih daripada 90, kita panggil dia sudut cakah. Maknanya dia lebih daripada 90, tapi dia tak melebihi 180. Okey, kalau ada satu garis, kalau itu satu garis, sudut, daripada sini sampai ke tepi sekali, kita panggil dia 180. Kalau di tengah-tengah, sudut tegak. Kalau dia kurang daripada sudut tegak, maknanya dia adalah sudut tirus. Dia lebih daripada sudut tegak, kita panggil dia sudut cakah. Walaupun dia bernilai 91 darjah. Kalau dia 91 darjah, dia akan tetap sudut cakah. Okey, boleh Okey, Salim yang ini. Okey, jenis sudut tirus, sudut cakah, sifat dia dan juga contoh gambar rajah dia. Okey, Salim. Dah belum? Loh. Okey, sampai cikgu tunggu. Sekejap ada kawan awak lagi yang baru masuk. Dia makin hari makin kurang dah ni. Okey dah? Belum. Dennis. Okey dah. Belum, cikgu. Okey, macam mana? Belum, jap sikit lagi. Yang lain respon macam mana yang lain? Yang lain dah siap salin belum? Nanti kan cikgu kalau awak tak respon, cikgu tak tahu awak dah sudah salin ke belum. Nanti kan cikgu tergerak ke sebelah, awak tak dapat nak salin dah. Lagi sikit cikgu. Alright, Azhar sihat? Sehat cikgu. Alhamdulillah. Okey, lagi 2 minit cikgu bagi lagi 2 minit. Kita pergi pada seterusnya. Sebab untuk bab 8 ni dia terlalu banyak sangat nota. Sebab kita kena pasti setiap sudut-sudut dia.
Awak kena kenal pasti sudut baru awak boleh selesaikan permasalahan dia nanti. Kalau kita tak kenal pasti sudut tu nanti, awak tak dapat nak selesaikan punya masalah. Dalam penyelesaian masalah untuk bab 8 ini, dia akan bermain dengan banyak garisan. Okey, banyak garisan. Lepas tu dia tak akan bagi nilai, dia akan bagi ayat-ayat dia. Kalau jadi awak kena ingat, awak kena kenal. Baru awak boleh selesaikan soalan dia untuk cari berapa nilai sudut yang diminta kita cari tu. Okay, contohnya macam ni sudut tirus. Okey, awak dah tahu kurang daripada 90. Dia sebut itu sudut cakar. Okay, awak dah tahu dia lebih daripada 90 tapi dia kurang daripada 180. Jadi kena ingat mula-mula ni nama-nama sudut-sudut tertentu tu. Okey dah? Hello. Bagus saya dah. Okey, Alif macam mana? Dennis dah belum? Ya, cikgu. Okey, Lisha, apa khabar Lisha? Cikgu tak dengar suara awak tadi. Macam sihat? Dah. Okey, Ya, bagus. cikgu sihat. Alright, Alhamdulillah. Okey, cikgu sambung Okey, seterusnya kita lihat bagi sudut yang pertama dalam video ini iaitu sudut pada garis lurus. Okey, sifatnya ialah sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Dan yang kedua, hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, contoh yang pertama ni gambar rajah Gambar rajah yang pertama ni adalah sudut pada satu garis lurus. Jumlahnya ialah 180 darjah. Okey, ni yang kedua ni melibatkan dua sudut. Okey, dan hasil tambah bagi sudut X dan sudut Y 180 darjah. Jadi yang ni kita namakan sebagai sudut pada garis lurus. Okey, itu dia. Sudut yang pertama. Okey, sudut yang pertama kita akan kenali sebagai sudut pada garis lurus. Kalau, okey, senang je macam protektor. Protektor kan separuh bulatan. Kalau separuh bulatan itu kita kenali dia sebagai sudut pada garis lurus. Dia berjumlah sebanyak 180 darjah. Okey, sementara cikgu tengah terang ni awak salin dulu. Okey, dia bernilai 180 darjah. Jadi awak kena ingat, apabila ada satu garis lurus, dia bernilai sebanyak 180 darjah. Dia ikut arah jam ke, dia ikut lawan jam ke, nilai dia tetap 180 darjah. Jadi kalau disuruh awak cari nilai sudut X, kita dah tahu dah nilai Y. Contohnya nilai Y adalah 60. Contoh nilai Y adalah 60. Jadi X berapa? 180 tolak 60, kita akan dapat X adalah 120. Jadi ingat ada satu garis lurus, ataupun awak teringat aja protektor tu separuh bulatan dia bernilai 180 darjah. Okey, kalau berapa banyak pun garis dia bagi dalam separuh bulatan itu, berapa banyak sudut pun dia bagi dalam bulatan itu, separuh bulatan itu, tetap nilai dia 180 darjah. Okey, alright, kita lihat. Sudut yang pertama sudut pada garis lurus. Kita nampak saja garis lurus, kita dah tahu dah. Yang sebelah sini 180, yang sebelah sini pun 180.
Okey, yang baru masuk nanti kan awak rujuk balik pada YouTube cikgu untuk salin semula. Kita dah pergi pada slide yang seterusnya ini. Okey, kita akan masuk pada bab 8.13. Mana yang baru masuk? Okey. Okey, dah belum? Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang tak faham, beritahu je terus. Biar cikgu terangkan. Jangan nanti dah habis baru awak kata, cikgu saya tak faham yang di awal. Aduh, susah. Okey, macam tu. Dia dah berlarut dah. Okey, kalau ada yang kurang jelas, yang tak faham, interrupt je terus. Beritahu je cikgu. Minta cikgu ulang semula ke atau minta penerangan ke. Okey, beritahu. Sebab sekarang ni cikgu menggunakan laptop ni, kalau cikgu guna laptop, cikgu tak boleh nak tulis-tulis. Sebab bila cikgu menggunakan tab, kalau cikgu menggunakan tab, dia agak sangkut-sangkut pula. Nanti cikgu terpaksa menggunakan laptop. Cikgu menggunakan laptop, kita share YouTube, cikgu tak dapat nak tulis dekat dia punya skrin. Okey dah? Kalau dah respon tapi jangan terlalu lama sangat. Sayang. Sebab kita nak cubakan habis satu subtopik kecil untuk malam ni. Kalau sempat kita masuk subtopik 8.4 pun bagus juga. Tapi kalau sempat lah, tak sempat pun tak apa, kita masuk besok. Dah? Dah. Okey, Dennis dah. Yang lain macam mana? Ya, cikgu. Dah. Okey, good. Okey, good. Masih orang yang sama dia responnya. Okey? Saya Okey, boleh kalau dah, cikgu. okey, Azhar belum. Okey. Dah. Okey, continue Azhar. Okey, Akari pun dah good. Saya dah. Okey, Saya Azhar dah. Okey, yang lain cikgu anggap dah sebab tak ada respon ni. Okey, kita terusnya. Okey, ni yang pertama. Okey, sudut yang kedua ialah sudut refleks. Okey, sudut refleks ni ialah sudut yang lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey, sebagai contoh, okey, yang ni ialah sudutnya. Katakan sudut di sini ialah 230 darjah. Jadi sudut yang lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360, kita panggil dia sebagai sudut refleks. Okey, itu dia yang kedua. Okey, yang kedua sudut refleks. Okey, lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey, maknanya dia melebihi awak punya protektor tu. Kalau kita letak protektor tu pada 230 ni nanti, menggunakan dia punya tapak, okey, protektor tu dah tak sampai ke bawah. Jadi kita pusingkan semula protektor ke bawah, okey dah nampak. Jadi kalau dia melebihi 180 darjah, kita panggil dia sebagai sudut refleks. Okey, senang je. Kalau dia lebih daripada 180, lebih daripada ukuran protektor awak tu, maknanya itu adalah sudut refleks. Dan juga kurang daripada 360 darjah. Okey, ingat ada dua tau. Satu sudut garis lurus bernilai keseluruhan 180. Yang kedua kita dah pergi pada sudut refleks. Okey, lebih daripada 180 darjah, kurang daripada 360 darjah. Okey, yang kedua. Ingat nama-nama sudut ni awak kena ingat. Sebab nanti dalam penyelesaian masalah, dia akan beritahu awak nama sudut. Dia akan bagi data, dia akan bagi maklumat dengan bentuk nama sudut. Kalau awak tak dapat, awak tak ingat nama sudut, nanti kan dapat nak selesaikan soalan. Okey, mana yang baru masuk nanti kan awak terpaksa rujuk balik semula YouTube. Cikgu, awak salin semula untuk maklumat awak yang tertinggal tu. Kita dah pergi pada sudut yang kedua, iaitu sudut refleks. Kalau boleh salin seperti dalam kotak ni tau. Ada 3 kotak, jenis sudut, sifat, contoh. Supaya senang nanti nak rujuk. Dan nota awak cikgu tak pernah tengok sampai sekarang. Harap-harap awak sendiri pun boleh baca nota awak. Dengan bincang-boncai, nanti kan awak sendiri yang tak faham awak tulis apa. Okey dah? Respon kalau dah? Dah. Okey, good. Oh, Alianan dah
Belum cikgu. Alright, Wan Damia cikgu tunggu. Ali sihat? Okey je. Hari ni TikTok apa Ali? Apa tu? Hari ni awak buat TikTok apa pula? Mana ada. Yelah. Tak ada, tak ada. Jangan nak sangat ber-TikTok tu Ali. Okey, dah belum? Belum. Ali ya, Ali belum lagi. Ali dah ke belum? Tadi siapa yang respon Ali ke? Saya dah tadi. Jom. Alright. Belum. Oh, Wan Damia belum. Masih sama. Biar awak lukis dan awak salin nota tu dalam 3 kotak tau. Senang. Jenis sudut, sifat dia dengan contoh dia. Okey, supaya tak berterabur. Chat. Chat. Okey, good. Damia dah siap. Chat dah siap belum? Ya, cikgu. Dah. Okey, good. Okey, Alin macam mana? Dah belum? Dah Kalau dah, cikgu teruskan ni. Dah. Azhar dah Okey, good. Okey, sambung seterusnya. Okey. Yang ketiga ialah sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap sifatnya ialah suatu putaran lengkap ialah 360 darjah. Dan hasil tambah bagi sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ini ialah sudut pada satu putaran lengkap iaitu 360 darjah. Dan yang kedua ni gambar rajah yang melibatkan kita ada beberapa sudut. Sudut pada satu titik, okey, titik di tengah ni. Dan hasil tambah bagi sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, contohnya di sini sudut A, sudut B dan sudut C. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 360 darjah. Okey, itu dia sudut yang ketiga. Sudut putaran lengkap. Okey, sambil cikgu terangkan ini awak salin Okey, sudut putaran lengkap ialah 360. Maknanya kalau awak tengok separuh protektor, kalau kita dah tahu separuh protektor itu 180. Jadi kalau kita jadikan dia bulatan penuh, 180 tambah 180, awak akan dapat 360 darjah. Jadi maknanya satu putaran lengkap, kalau protektor tu ada dua, kita sambung, kita dapat bulatan, dia berjumlah keseluruhan adalah 360 darjah. Okey, jadi kalau hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah, kiranya satu bulatan itu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Kita bahagikan kepada 3 bahagian, kita akan dapat 3 sudut dekat situ. Contohnya pada gambar raja yang kat situ, awak akan nampak ada bahagian A, iaitu sudut A. Bahagian B, kita kenali dengan sudut B. Dan juga bahagian C, yang warna oranye itu, kita kenali dengan sebagai sudut C. Okey, sudut A ada nilai dia, sudut B ada nilai dia, sudut C ada nilai dia. Tapi kalau kita campur ketiga-tiga nilai tersebut, kita campur ketiga-tiga sudut tersebut, sudut A kita campur sudut B, kita campur sudut C, dia akan dapat jumlah 360 darjah. Okey, jadi kena ingat. Okey, dalam penyelesaian masalah nanti kadang-kadang dia bagi ke awak nilai A dia bagi, nilai B dia tak dia bagi, tapi nilai C dia suruh awak cari. Jadi macam tu kaedah dia, kita akan buat penolakan. 360 tolak sudut A, tolak sudut B, kita akan dapat sudut C. Ini awak ingat satu bulatan penuh bernilai 360 darjah. Berapa pecahan pun dia bagi dalam satu bulatan penuh itu, jumlah keseluruhan dia tetap 360 darjah. Boleh ya? Okey, salin dulu.
Okey dah? Belum, cikgu lagi sikit. Alright. Belum. Okey. Okey, tulis je elok. Lukis contoh sudut itu jangan salah tau. Jangan macam boncai Aku adakah awak sendiri yang tak faham sudut tu. Dah? Dah. Okey, good. Azhara. Yang lain macam mana? Dah. Belum. Belum. Siapa tu suara besar tu? Suara kaca pun tak keluar ni. Last sekali keluar yang bercakap adalah Ali. Okey dah? Dah. Okey, good. Wan dan Nia Baik, dah. Okey, Irsyad dah. Finish dah belum? Dah. Finish dah ke belum? Azhar, kenapa kerangan? Azhar dah. Tak ada apa-apa cikgu terangkat tekan. Okey. Yang lain dah Tak respon dengan cikgu ni, cikgu beranggapan dah. Cikgu nak terus ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya kita akan lihat contoh pertama. Okey, latihan yang pertama. Okey, jadi latihan ini jangan salin. Yang ini jangan salin, fokus. Fokus pada latihan ini. Cikgu tak nak awak salin. Cikgu nak tengok awak fokuskan pada penerangan cikgu ni. Klasifikasikan setiap sudut dalam rajah di bawah sebagai sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, ni X, okey, yang ini Y dan yang ini Z. Okey, kita ada 3 di sini, 3 sudut. Dan kita nak nyatakan sudut-sudut bagi X, Y dan Z berdasarkan. Okey, tu dia. Okey, pada soalan ini, awak... Hello? Kenapa, Danish? Dah tahu jawapan. Okey, tak apa, sabar dulu. Okey, dekat sudut ini, okey, pada soalan ini, disuruh awak klasifikasikan setiap sudut dalam rajah di bawah sebagai sudut pada garis lurus, sama ada sudut garis lurus, ataupun sudut refleks, ataupun sudut putaran lengkap. Jadi, kena ingat, sudut pada garis lurus, dia adalah bernilai 180. Okey, sudut refleks pula, berapa? Sudut yang lebih daripada, sudut refleks apa dia? Lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap adalah sudut yang penuh iaitu 360 darjah. Jadi sekarang ni pada soalan itu dia bagi awak sudut X. Awak nampak tak sudut X yang warna hijau tu? Okey, nampak sudut X. Okey, sudut X tu kita panggil sudut apa tu? Putaran lengkap. Sudut putaran lengkap sebab di mana dia bermula di situ dia tamat. Jadi kita tahu dia adalah satu putaran lengkap. Jadi X adalah sudut satu putaran lengkap, maknanya kita panggil sudut putaran lengkap. Okey, penuh. Manakala Y pula, nampak Y adalah berwarna merah. Y adalah berwarna merah. Kalau awak perasan ada satu garis lurus di situ. Kita tak menggunakan pen, jadi tak payah menunjuk yang garisan lurus tu. Nampak tak garisan lagi garis lurus? Okey, kalau kita tengok pada garisan garis lurus itu, garisan Y dia melebihi dia ambil satu garisan penuh putaran separuh pada garis lurus dan juga dia melebihi sikit daripada garis lurus itu, tapi dia tak penuh seperti bulatan garis X. Okey, jadi kita kenali sebagai Y itu adalah sudut apa? Sudut refleks sebab dia lebih daripada 180 dan dia kurang daripada 360.
dan juga sudut Z iaitu berwarna biru. Okey, kalau kita perhatikan pada garis Z, dia terbentuk daripada satu garis lurus. Okey, awak nampak dia terbentuk daripada satu garis lurus Z. Jadi Z itu kenali sebagai sudut pada garis lurus. Misalkan apa yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, X. Kita lihat X. Di manakah X? Okey, X adalah garisan yang berwarna hijau. Okey, garisan yang berwarna hijau adalah X. Okey, dan kamu lihat ini ialah sudut bagi satu putaran lengkap. Jadi sudut X ialah sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap. Okey, kita lihat pula Y. Okey, Y yang warna merah ni. Okey, warna merah ni sudutnya adalah lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey, kamu lihat ni satu garis ni yang hijau ni ialah satu garis lurus dan sudut Y melebihi satu garis lurus. Jadi maksudnya dia ialah lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Jadi sudut Y ialah sudut yang kedua tadi, iaitu sudut refleks. Jadi sudut Y ialah sudut refleks. Okey. Dan yang terakhir, kita lihat pula Z daripada sini ke sini. Dan kita lihat ini ialah satu garis lurus. Jadi sudut Z ialah sudut, sudut pada garis lurus. Okey, sudah saja. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua. Okey, latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua. Soalan contoh 2. Dalam Soalan yang kedua. Dalam rajah di bawah, kenal pasti dan tandakan sudut pada garis lurus, sudut pada garis lurus, B, sudut refleks dan C, sudut putaran lengkap. Okey, tengok. rajah di bawah, kenal pasti dan tandakan sudut pada garis lurus. Okey, katakan yang pertama, sudut pada garis lurus. Cikgu nak warnakan dengan warna pink. Okey, sudut pada satu garis lurus. Okey, kita pun kenal pasti. Jadi yang ni ialah garis lurus. Jadi cikgu warnakan dengan warna, okey, sudut pada garis lurus cikgu tanda dengan warna ini. Okey, warna ni. Jadi yang pertamanya ialah yang ini. Okey, kita boleh kata yang pertama, yang ini sudut pada garis lurus. Ataupun yang kedua mungkin daripada sini ke sini. Okey, yang ini juga merupakan. Okey, tu dia. Ada dua sudut garis lurus. Sebab bila ada satu garis lurus tu, dia dikelilingi oleh sudut di kiri kanan dan dia. Jadi kita boleh panggil sudut garis lurus tu ada dua bahagian. Sebelah kiri pun betul sudut garis lurus, sebelah kanan pun sudut garis lurus. Merupakan sudut pada garis lurus di mana sudutnya ialah 180 darjah. Okey, boleh Itu sudut yang pertama. Kita lihat pula sudut yang kedua. Okey, sudut yang kedua cikgu warnakan dengan warna biru. Okey, warna biru sudut refleks iaitu sudut antara lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360 darjah. Jadi kita boleh ambil, okey, yang pertama ni kita ambil daripada sini. Okey, terus ke sini. Okey, ni contoh pertama untuk sudut refleks. Ataupun kita boleh ambil juga daripada sudut ini, okey, daripada sudut ini ke yang kedua ni. Okey, sebab syaratnya mesti lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey, tu dia, sudut refleks. Okey, maknanya sekarang ni kita berlandaskan pada garis lurus. Kita berpegang pada garis lurus yang ada dekat gambar rajah itu, semuanya bermula daripada situ. Daripada situlah kita kena cari sudut pada garis lurus. Daripada situlah kita akan cuba cari sudut refleks. Berpandukan pada garis lurus tersebut. Jadi kat sini kita nampak ada dua bentuk kita boleh kenal pasti sebagai sudut refleks. Iaitu sudut yang lebih daripada 180 dan kurang daripada 360 darjah. Okey.
Yang ketiga. Okey, yang ketiga melibatkan sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap ni paling mudah lah. Okey, sudut putaran lengkap adalah paling mudah di mana sudutnya mesti daripada satu titik. Okey, daripada satu titik sehinggalah bertemu semula dengan titik tersebut. Okey, jadi yang ni ialah sudut bagi putaran lengkap. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh ingat tentang 3 sudut yang kita belajar dalam video ini, iaitu yang pertama ialah sudut pada garis lurus, yang kedua ialah sudut refleks dan yang ketiga ialah sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap 360 darjah. Okey, sekarang kalau awak perhatikan, awak ada nampak ada 4 sudut dekat situ. Okey, nampak tak ada 4 sudut kat situ? Sudut yang bernilai 45 darjah, sudut yang bernilai 135 darjah, sudut yang bernilai 62 darjah dan sudut yang bernilai 73 darjah. Nampak tak? Cuba respon siapa yang tak nampak. Ada yang tak nampak tak sudut tu? Sudut-sudut yang cikgu sebut tadi tu. Okey, tu dia. Jadi sekarang ni ada satu ruang tu yang kosong. Ada satu ruang yang kosong kat situ. Yang di antara tengah-tengah di antara 73 dengan 45 darjah tu. Agak-agak kita boleh cari tak nilai sudut kat situ? Hello, respon seorang? Hello. Agak-agak awak nampak tak ada ruang kosong di antara 73 darjah dengan 45 darjah tu? Dekat pensel dia tu. Nampak tak ada ruang kosong tu? Agak-agak kita boleh cari tak nilai sudut di situ? Boleh cari ke tak? Boleh. Kita boleh tahu tak nilai dia tu? Boleh. Macam mana Deniz? Kita nak cari nilai sudut di situ? Tambah semua tu. Lepas tu tolak dengan 360 darjah. Okey, itu cara yang pertama. Maknanya cara yang pertama kita menggunakan sudut putaran lengkap. Satu putaran 360 darjah. Maknanya 360 kita tolak 45, kita tolak 135, kita tolak 62, kita tolak 73. Kita akan dapat nilai sudut yang kosong tu. Okey, nilai yang kosong itu. Itulah cara yang pertama. Cara yang kedua, siapa yang dapat? Siapa yang nampak? Kita menggunakan sudut mana pula? Cara yang kedua. Cepat. Siapa yang nampak cara yang kedua? Hello. Tak nampak? Seorang pun tak nampak? Okey, jadi cara yang kedua, kita boleh menggunakan sudut pada garis lurus. Sebab dia ada pada garis lurus. Awak perhatikan. Okey, garis lurus itu akan dapat 3 sudut kat situ. Iaitu sudut 62, sudut 73 dan juga kosong. Kalau satu garis lurus, sudut pada garis lurus, berapa jumlah penuh dia? Sudut pada garis lurus, berapa jumlah penuh dia? 180. Jadi kalau 180 kita tolak dengan 62 darjah, kita tolak dengan 73 darjah, kita akan dapat nilai yang sama kalau kita menggunakan sudut putaran lengkap juga. Boleh ya? Boleh tak ni? Hello? Bisa pula. Boleh. Kalau tadi buat latihan ni, semua diam je. Okey. Okey dah Kita nak pergi seterusnya ni. Okey, daripada satu titik sehinggalah bertemu putaran lengkap. Okey, seperti biasa sekiranya ada apa-apa persoalan. Okey, habis tentang 8.13. Kita nak pergi 8.14 dengan 8.15. InsyaAllah. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and... Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut, melibatkan subtopik 8.1, garis dan sudut, serta 2 standard pembelajaran, iaitu yang pertama, memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Ini sudut, iaitu yang pertama ialah sudut pelengkap, yang kedua sudut penggenap dan yang ketiga ialah sudut konjugat.
Okey, kita lihat yang pertama dahulu iaitu sudut pelengkap. Okey, sifatnya ialah sepasang sudut yang hasil tambahnya ialah 90 darjah dan sudut pelengkap tidak semestinya sudut bersebelahan. Okey, contohnya di sini kita ada dua gambar rajah. Okey, yang atas ni kita ada sudut A dan sudut B yang duduk bersebelahan. Manakala yang bawah ni A dan B tidak bersebelahan. Tetapi apabila kita tambah A tambah dengan sudut B, kita dapat 90 darjah. Jadi di sini kita boleh katakan bahawa A adalah sudut pelengkap bagi B atau sebaliknya B adalah sudut pelengkap bagi A. Okey, itu dia yang pertama. Okey, seterusnya lebih dalam lagi sudut pelengkap. Okey, okey, salin dulu. Salin sampai cukup terang. Sepasang sudut yang hasil tambahnya ialah 90 darjah. Sudut pelengkap tidak semestinya sudut bersebelahan. Okey, tapi kita kena ingat tidak semestinya bersebelahan. Tapi hasil tambah kedua-dua sudut yang kita kenali sebagai sudut pelengkap itu adalah bernilai 90 darjah. Awak jangan risau. Dalam soalan, sekiranya sudut itu tidak bersebelahan, sekiranya sudut itu tidak bersebelahan, dia akan beritahu ke awak. Dia akan beritahu ke awak sudut sudut X dengan sudut Z adalah sudut pelengkap. Jadi, kena ingat. Okey, kalau istilah dia bila dia kata sudut pelengkap, maknanya bila tambah je dua-dua tu, mesti dapat 90. Okey, sekiranya dia tidak bersebelahan, awak jangan risau. Soalan pasti akan beritahu. Okey, contohnya sudut R dan juga sudut Y adalah sudut pelengkap. Okey, bila dia beritahu saja dua-dua ni, okey, sudut R dengan sudut Y adalah sudut pelengkap, mesti salah satu tu ada nilai dia. Dan lagi satu ni kita boleh cari. Dengan 90 tolak nilai yang diberi, awak akan dapat sudut lagi. Jadi awak kena ingat, sudut pelengkap tu apa? Maknanya dua sudut yang ditambah memberi nilai 90 darjah. Sama ada bersebelahan ataupun tidak. Okey, kalau dia bersebelahan, dia akan ada simbol sudut tegak. Jangan risau. Sama ada awak rasa dia bersebelahan, dia pelengkap ke tidak, dia akan bagi tahu. Cuma yang kena ingat, bila disebut saja sudut pelengkap, maknanya dia berjumlah 90. Okey. Nanti kita pergi pada sudut penggenap pula, dia bernilai berapa pula. Sudut konjugat pula, dia bernilai berapa pula. Itu kena ingat semua sekali. Okey, dah sudah salin respon? Belum. Ya, cikgu tahu awak sangat. Betul cikgu tunggu respon awak kalau dah sudah. Okey dah?
Okey dah belum? Dah ya ke? Okey, good. Okey dah? Finish dah? Cikgu dah. Okey, good. Okey, lain dah Okey, ni yang pertama. Kita lihat pula yang kedua, iaitu sudut penggenap. Okey, sudut penggenap ialah sepasang sudut dengan hasil tambahnya ialah 180 darjah. Okey, contohnya kita ada sudut X dan sudut Y. Okey, jadi X tambah Y kita akan dapat 180 darjah. Jadi di sini kita boleh katakan bahawa X adalah sudut penggenap bagi Y atau sebaliknya Y adalah sudut penggenap bagi X. Okey, itu je. Yang kedua, sudut penggenap. Okey, kalau sudut pelengkap dia pergi pada hasil tambah, kedua-duanya kita akan dapat 90 darjah. Okey, sudut pelengkap. Tapi bila kita pergi pula seterusnya iaitu sudut penggenap, dia pergi kepada nilai 180. Okey, sudut penggenap. Kalau dia bagi dua sudut, hasil tambah kedua-duanya akan dapat 180 darjah. Ingat pelengkap 90, penggenap 180, konjugat 360. Jadi tolong ingat. Okey, seterusnya. Dah okey, salin dulu. Cepat. Okey, dah? Belum. Okey, dah apa salin.
Sudah respon? Jangan ambil masa lama sangat. Dah. Okay, good. Yang lain macam mana? Yang lain macam mana, Nana? Ya, cikgu. Okay, good. Cikgu teruskan, Okey, Cikgu, sudut soalan. penggenap. Dennis, apa dia? Kan sudut garis lurus 180 darjah kan? Ya, betul. Dia tunjuk kat contoh sudut garis lurus tu. Boleh jadi yang macam tu juga, hasil tambah tu boleh panggil sudut garis lurus. Tapi ni dia cakap sudut penggenap pula. Jadi nak panggil yang mana satu? Okey, gini. Kalau sudut, dengar sini Untuk sudut garis lurus, dia tak kisah pun berapa banyak sudut dalam tu. Dia ada berapa banyak pun sudut dalam tu. Okey, tapi bila kita pergi pada yang ini, awak tengok yang nombor 1 jap. Tengok nombor 1. Sudut nombor 1 adalah sudut pelengkap. Okey, tengok Sekejap Kalau dalam sebelum ini 8.1.3 kita dah pergi pada sudut apa dia? Sudut garis lurus, kita dah pergi pada sudut lagi. Lupa, subhanallah. Reflex. Okey, sudut refleks dengan sudut putaran lengkap. Kalau yang macam tu, untuk yang tiga-tiga ni. Okey, tengok. Okey, sekarang tengok pada gambar cikgu. Tengok muka cikgu. Untuk yang pertama tadi, sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap. Berapa banyak sudut pun yang dia bagi pada awak, dia mengikut keterangan dia. Sudut pada garis lurus berjumlah 180. Sudut refleks lebih 180 kurang daripada 360. Dan juga sudut putaran lengkap ada 360. Maknanya dalam tu kemungkinan ada 4 ataupun 5 sudut. Tapi bila kita pergi pada yang nombor 2 ini, kita pergi pada 8.14, 8.15, sudut pelengkap. Okey, awak tengok keterangan dia. Keterangan dia mengatakan sepasang. Okey, sepasang. Maknanya hanya ada 2 sahaja sudut yang terlibat. Hanya ada 2 sahaja sudut yang terlibat yang kita boleh kenal pasti sebagai sudut pelengkap. Maknanya dalam soalan awak nanti, bila disebut sudut pelengkap, hanya melibatkan 2 sudut saja. Okey, sudut A dengan sudut B dikenali sebagai sudut pelengkap. Okey, sudut B bernilai 45 darjah. Jadi sudut A berapa? Macam tu. Okey, faham tak maksud dia? Kalau untuk yang 8.14 yang kita baru masuk ni, sudut pelengkap yang pertama, dia hanya melibatkan sepasang sudut. Maksudnya dia melibatkan 2 sudut saja. Tapi yang di awal-awal yang kita masuk tadi 8.1.3, okey, sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap, yang itu dia boleh melibatkan berapa banyak sudut pun. Okey, boleh ada berapa banyak sudut pun. Jangan keliru Tapi yang ini sudut pelengkap dan juga sudut penggenap, dia hanya melibatkan sepasang. Okey, hanya melibatkan 2 sudut sahaja yang boleh kita panggil sebagai sudut pelengkap. Kalau ada 2, dia nyatakan sudut pelengkap. Ataupun kalau ada 2, dia nyatakan sudut penggenap. Ataupun ada 2, dia nyatakan sudut penjugat. Hanya dia melibatkan 2 sudut saja. Boleh Jangan confuse tau. Okey, tengok yang nombor 2 juga. Sama juga, sudut penggenap. Okey, sudut penggenap. Keterangan dia sama juga. Dia melibatkan sepasang. Maknanya dia melibatkan hanya 2 sudut sahaja. Okey, dan seterusnya tengok Okey, darjah. Nak bagi Y atau sebaliknya Y adalah sudut penggenap bagi X. Okey, sudut penggenap. Okey, kita lihat pula sudut yang ketiga, iaitu sudut konjugat. Okey, sudut konjugat ialah sepasang sudut dengan hasil tambahnya ialah 360 darjah. Okey, contohnya di sini kita ada sudut yang warna biru dan juga sudut yang berwarna hijau. Jadi katakan sudut warna biru, sudut M
dan yang hijau ialah sudut N, maka M tambah N sama dengan 360 darjah bagi sudut konjugat. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan sudut M adalah sudut konjugat bagi N dan sebaliknya sudut N adalah sudut konjugat bagi M. Okey. Okey, itu dia. Tengok sama juga yang ketiga, sudut konjugat. Maknanya dia hanya melibatkan dua sudut sahaja. M adalah sudut konjugat bagi N. Ataupun sebaliknya, N adalah sudut konjugat bagi M. Maknanya memang hanya melibatkan dua sudut sahaja. Okey. Kalau yang sebelum ni, sudut putaran lengkap, yang kita belajar pada 8.1.3, sudut putaran lengkap, ada berapa banyak sudut dalam tu pun tak kisah. Campur semua sudut tu tetap akan bernilai 360 darjah. Tapi kalau dalam ni, okey, M adalah sudut konjugat. Maknanya kita tahu, kalau M itu bernilai 17, lebihannya itu adalah 360 tolak 17. Begitu. Jadi kita kena pandai fahami soalan. Fahami soalan dan juga awak kena ingat semula sudut-sudut yang berkaitan. Nanti bila kita dah masuk pada latihan, awak akan tengok macam mana dia boleh hubung kaitkan dengan nama-nama sudut tersebut. Okey? Kita kena tengok penerangan dia lah. Ya, betul. Awak kena tengok pada penerangan dia. Kita nak selesaikan masalah sudut ini nanti, awak kena tengok pada penerangan dia. Sudut apa yang dinyatakan? Sama ada dinyatakan sudut sudut garis lurus ke dalam soalan tu ke, ataupun dinyatakan sudut refleks ke, ataupun dinyatakan sudut putaran lengkap ke, ataupun dinyatakan sudut pelengkap ke, ataupun dinyatakan sudut penggenap, ataupun dinyatakan sudut konjugat. Jadi maklumat-maklumat ini kena pakai nanti bila kita nak selesaikan masalah tersebut. Okey? Salin dulu. Okey dah. Okey, dah belum? Belum ni ke? Hello, dah belum?
Seterusnya kita lihat contoh. Tak sebelum ni, cikgu pergi sebelum ni. Okey, tengok contoh Okey dah, sudah tengok contoh. Fokus, jangan salin. Cikgu tak nak awak salin, tengok dulu. Okey, tapi perhatikan pada yang dia kata mesti tahu tu. Sudut pelengkap bernilai 150 darjah. Sudut penggenap bernilai 180 darjah. Dan sudut konjugat bernilai 360 darjah. Jadi dia hanya melibatkan dua sudut saja nanti. Dia hanya melibatkan dua sudut saja nanti. Okey. Okey, konsentrate pada soalan ni. Jangan salin. Tengok pada soalan ni. Contoh 1. Okay, soalan A. X dan Y ialah sudut pelengkap. Jika Y sama dengan 31 darjah, cari nilai X. Okey, yang pertama. Sudut pelengkap ialah apabila kita tambah dia dapat 90 darjah. Jadi X tambah dengan Y sama dengan 90 darjah. Dan kita gantikan Y 31. Jadi X tambah 31 sama dengan 90. Jadi kita boleh dapatkan X 90 darjah kita tolak dengan 31 darjah. Jadi kita akan dapat X sama dengan 59 darjah. Okey, itu dia. Okey. Jadi maknanya bila kita sebut sudut pelengkap, kita sebut sudut penggenap, kita sebut sudut konjugat, maknanya dia melibatkan dua pasang sudut. Dan salah satunya kita mesti tahu nilai dia. Okey, salah satunya mesti kita tahu nilai dia. Jadi kita akan guna formula dia, kita akan cari satu lagi nilai. Memang macam tu kehendak soalan. Soalan pun akan macam tu. Bila dia kata kepada awak sudut pelengkap, maknanya satu tu tahu nilai dia, satu tu tak tahu. Jadi tak tahu itulah yang kita cari menggunakan apa sudut tersebut. Kalau sudut pelengkap 90 darjah. Kalau sudut penggenap 180 darjah. Kalau sudut konjugat 360 darjah. Soalan pertama. Lihat pula soalan yang kedua. 166 ialah sudut penggenap bagi Y. Cari nilai Y. Okey. Yang kedua ialah penggenap. Maksudnya tambah mesti 180 darjah. Jadi 166 kita tambah dengan Y samakan dengan 180 darjah. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 180 darjah kita tolak dengan 166 darjah. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 14 darjah. Okey, itu dia sudut penggenap. Sama juga ingat kalau dia bagi awal sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat, berulang-ulang tadi cikgu cakap, dia pasti akan bagi awak dua pasang sudut. Satu yang tahu nilai, satu yang dia suruh cari. Bila dia nak cari itu, hasil tambah kedua-dua sudut tu mesti sama dengan berapa. Kalau sudut pelengkap sama dengan 90. Kalau sudut penggenap sama dengan 180. Kalau sudut konjugat sama dengan 360. Okey? Okey. Yang ketiga, soalan C. Z dan 135 darjah ialah sudut konjugat. Cari nilai Z. Okey, sama juga. Sudut konjugat. Dia bagi dua pasang sudut iaitu Z dengan 135. Maknanya kalau Z tambah 135 darjah sama dengan berapa? Sama dengan berapa jumlah sudut konjugat? Hello? Ya, cikgu. Sama dengan berapa? Kalau sudut konjugat sama dengan berapa? Sama dengan 360 darjah. Jadi kalau Z tambah 135 darjah sama dengan 360 darjah, maknanya kita akan dapat cari nilai Z. Okey, sudut konjugat. Konjugat 360 darjah. Jadi Z tambah dengan 135 darjah sama dengan 360 darjah. Jadi Z sama dengan 360 darjah kita tolak dengan 135 darjah.
Okey, dan kita akan dapat Z sama dengan 225 darjah. Okey, boleh? Ini contoh yang pertama. Kita lihat pula contoh yang kedua. Nyatakan yang kedua. benar atau Tak boleh palsu. tulis. Fokus pada Okey, soalan. soalan pertama. 50 darjah ialah sudut pelengkap bagi 40. Okey, sudut pelengkap. Jadi kita kena tambah dahulu. 50 darjah kita tambah dengan 40 darjah. Kita dapat 90. 90 darjah. Jadi adakah itu pernyataan yang benar ataupun tidak? Adakah 50 sudut pelengkap bagi 40? Ya ke benar ke palsu? Benar. Benar, sebab kita akan dapat 90 darjah. Sudut pelengkap mesti berjumlah 90 darjah. Jadi memang betul, 50 adalah sudut pelengkap bagi 40. Darjah. Okey, sudut pelengkap tambah dapat 90. Maka yang ini pernyataan benar. Ya? Boleh faham? Okey, yang kedua. 115 ialah sudut penggenap bagi 35 darjah. Okey, sudut Okey, 115 ialah sudut penggenap bagi 35 darjah. Sudut penggenap berapa jumlah total dia? Berapa jumlah keseluruhan dia? 180. Jadi kalau kita 115 kita tambah dengan 35, kita tak dapat 180. Jadi kenyataan itu benar ke palsu? Hello. Okey, tengok sudut penggenap tambah dapat 180. Jadi kita tambahkan 115, kita tambah dengan 35 darjah. Okey, kita akan dapat 150 darjah. Okey, ini pernyataan ni benar ke palsu? Yang B ni. Salah. Mana dia kata salah? Dia kata benar atau palsu sahaja. Palsu. Sebab kita tahu sudut penggenap berjumlah 180. Tapi kita dapat 150. Jadi 115 bukan sudut penggenap bagi 35 darjah. Okey, adakah ini jumlah sudut penggenap? Tidak. Maksudnya yang kedua ini adalah palsu. Okey, yang ketiga. Soalan C. 240 darjah dan 110 ialah sudut konjugat. Okey, sudut konjugat. Kita tambahkan dahulu. Okey, 240. Kita tambah dengan 110. Kita akan dapat 350 darjah. Okey, yang ini, kenyataan ini benar atau palsu? Hello? Hello? Ya, cikgu. Palsu. Palsu. Jadi yang C pun tetap juga pernyataan palsu. Sebab Okey, sudut konjugat kalau tambah mesti 360 darjah. Jadi pernyataan yang ketiga juga palsu. Okey, mudah saja ya untuk sudut pelengkap. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, soalannya. Dalam rajah di sebelah, okey, rajah di bawah, A dan 46 ialah sudut pelengkap. Okey, maksud dia apa tu? A dan 46 adalah sudut pelengkap. Maksudnya apa? Maksudnya apa A dengan 46 tu? Maksudnya A tambah 46 dapat 90 darjah. 90 darjah. Jadi nilai A tu boleh cari tak? Nilai A tu boleh cari tak? Boleh. Boleh. Macam mana jadi nilai A tu? 90 darjah. Okey, 90 tolak 46 darjah. Jadi kita akan dapat nilai A. Okey. Dan diberi A dan B adalah sudut penggenap. A dan B adalah sudut penggenap. A kita dah tahu nilai. B boleh cari tak? Sudut penggenap jumlah dia berapa? Sudut penggenap jumlah dia berapa? Hello? Sudut penggenap jumlah dia berapa? 180 darjah. 180 darjah. Dan sudut konjugat jumlah dia berapa? 160 darjah.
360 darjah bagi C. Okey. Tengok cara penyelesaian dia. Tengok. Diberi A dan B ialah sudut penggenap. Dan sudut konjugat bagi C ialah 283 darjah. Hitung nilai A, B, C dan D. Okey, soalan panjang kita selesaikan satu persatu. A dan 46 ialah sudut pelengkap. Okey, jadi kita selesaikan A dahulu. A tambah 46 darjah. Okey, pelengkap maksudnya tambah dapat 90 darjah. Okey, daripada sini A sama dengan 90 darjah. Kita tolak dengan 46 darjah. Okey, jadi kita akan dapat A sama dengan 44 darjah. Okey, cikgu gariskan untuk jawapan yang pertama. Okey, A. Okey, kita dah dapat A. Seterusnya dia kata A dan B ialah sudut penggenap. Okey, maksudnya A ialah 44 tambah dengan B penggenap 180 darjah. Jadi di sini kita boleh dapatkan B 180 darjah. Kita tolak dengan 44 darjah. Okey, untuk dapatkan B. Jadi kita dapat B sama dengan 136 darjah. Okey, cikgu gariskan untuk jawapan yang kedua, B. Okey, seterusnya kita nak cari pula nilai C. Okey, sudut konjugat bagi C ialah 283. Maksud pernyataan ini ialah C tambah dengan 283 darjah mesti sama dengan 360 darjah. Okey, dari sini kita boleh dapatkan nilai C, iaitu 360 kita tolakkan dengan 283 darjah. Okey, kita tolakkan jadi C sama dengan, okey, kita dapat 77 darjah. Okey, boleh cikgu gariskan untuk C. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, di sini kalau kamu lihat, kita dah ada A 44 darjah. Okey, kita ada B 136 darjah. Dan kita dah ada C 77 darjah. Dan sudut pada satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Jadi kita boleh carilah nilai untuk D. Iaitu kita boleh tulis A tambah B tambah C tambah D tambah dengan 46 darjah mesti jumlahnya 360 darjah kerana sudut pada satu titik ataupun sudut pada putaran lengkap ialah 360 darjah. Okey, itu dia. Kalau awak perasan, cikgu tersebut sudut pada satu putaran lengkap. Itu yang kita belajar di awal 8.1.3 tadi. Okey, itu yang kita belajar sudut putaran lengkap bernilai 360 darjah. Okey, lepas tu ni lah kita nak guna pakai. Bila dia melibatkan banyak jenis sudut, banyak sudut dalam tu. Jadi satu putaran lengkap 360 darjah. A kita dah tahu, B kita dah tahu, C kita dah tahu, D kita tak tahu. D kita nak cari dan juga 46. Jadi kita menggunakan sudut satu putaran lengkap 360 darjah. Tapi kalau untuk yang 8.1.4 ini dan juga 8.1.5 ini kita melibatkan tiga sudut iaitu sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Dia hanya melibatkan pasangan. Jadi bila pasangan kita kena rujuk sudut apa yang dinyatakan. Kalau sudut pelengkap maknanya jumlah keseluruhan 90. Kalau sudut penggenap 2 tambah sudut tu akan jadi 180. Kalau sudut konjugat tambah 2 sudut tu akan dapat 360. Jadi kena bezakan kena bezakan dengan keterangan yang di awal-awal dengan juga untuk yang 8.1.4 ini. Jadi kamu kena gantilah nilai A, B dan C yang kita dah dapat tadi, iaitu 44 tambah 136, okay, tambah dengan 77, tambah dengan D, tambah dengan 46, semua ini mesti sama dengan 360 darjah. Jadi kita akan dapat D sama dengan, okey, kita tolakkan semua. Okey, 360 tolak 44, tolak 136, tolak 77, okey, dan tolak 46.
Okay, tolak semua. 1, 2, 3, 4 sudut yang kita ada. Jadi kita akan dapat D sama dengan 57 darjah. Okay, boleh Kalau kamu nak tulis semula pun tak apa jawapan dia. Jadi kita boleh tulis semula A sama dengan 44 darjah. Okay. B sama dengan 136 darjah. C sama dengan 77 darjah. Dan D sama dengan 57 darjah. Okey, untuk contoh ni, ada siapa yang kurang jelas tak faham? Boleh tanya cikgu. Boleh bertanya dengan cikgu terus. Tak apa, tak ada masalah. Untuk contoh ni. Maknanya bila kita sebut tentang sudut penggenap, sudut pelengkap, sudut konjugat, dia akan melibatkan pasangan dia. Okey? Jadi salah satu tu dah tahu, mesti salah satu tu kita kena cari. Jadi bila kita kena cari, kadang-kadang dia berhubung. Berhubung di antara sudut pelengkap, dia berhubung dengan sudut penggenap, dia berhubung dengan sudut konjugat. Okey? Boleh tak ni? Hello? Boleh. Boleh. Jadi ingat kalau dia kata sudut penggenap, sudut pelengkap, sudut konjugat, dia hanya melibatkan dua sudut sahaja. Supaya kita boleh cari nilai pasangan tersebut. Okey, dia hanya melibatkan dua sudut sahaja. Jadi kita kena tahu berapa jumlah keseluruhan dia. Kalau sudut pelengkap, jumlah dia bernilai 90 darjah. Kalau sudut penggenap, jumlah dia bernilai 180 darjah. Kalau sudut konjugat, dia berjumlah 360 darjah. Jadi dari situ, dengan maklumat itu, awak akan dapat cari nilai untuk kedua-dua pasang sudut tersebut. Okey Boleh? Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan penyelesaian masalah yang kedua. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Dengan keadaan P lebih besar daripada Q, jika beza P dan Q ialah 52 darjah, hitung nilai P dan Q. Okey, kita lihat satu persatu maklumat yang diberi. P dan Q ialah sudut penggenap. Okey, jadi kita tulis dahulu P dan Q. Jadi P tambah Q, penggenap maksudnya mesti tambah dapat 180 darjah. Okey. Dan diberi P lebih besar daripada Q. Okey, P ni lebih besar. Jika beza antara P dan Q ialah 52, beza maksudnya tolak. Okey, yang besar akan tolak yang kecil. Jadi P lebih besar, jadi P yang tolak dengan Q. Sama dengan 52 darjah. Okey, dia nak nilai P dan nilai Q. Okey, kalau kamu lihat di sini, kita ada persamaan pertama dan kita ada persamaan yang kedua. Jadi kita boleh selesaikan menggunakan sama ada kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Dan katakan cikgu nak guna kaedah. Okey, ingat lagi tak kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian? Okey, ingat lagi tak? Ingat lagi tak kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian? Okey, persamaan serentak. Cara kita nak selesaikan persamaan linear serentak. Okey, sama ada dua kaedah, menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian. Okey, tengok cikgu ni di mana kaedah apa? Penghapusan. Okey, kaedah penghapusan di sini. Okey, depan ni kita ada PP, jadi cikgu akan tolak untuk menghapuskan P. Okey, P tolak P sifar. Q tolak negatif Q akan menjadi 2Q. Okey, positif 2Q. Q tolak negatif Q akan menjadi positif 2Q. Okey, 180 tolak dengan 52 ialah 128 darjah. Jadi di sini kita dapat Q sama dengan, okey, 128 kita bahagi dengan 2, kita dapat 64 darjah. Okey, kita dah dapat Q sama dengan 64 darjah. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita akan gantikan, okey, kita dah ada Q, kita akan gantikan Q sama dengan 64 darjah ke dalam persamaan 1. Katakan kita ganti dalam persamaan 1. Jadi P
tambah. Okey, Q kita ganti dengan 64 darjah. Okey, sama dengan 180 darjah. Okey, tempat Q kita ganti dengan 64. Jadi kita akan dapat P sama dengan 180 darjah. Kita tolak dengan 64 darjah. Kita akan dapat P sama dengan 116 darjah. Okey, jadi kita dah dapat nilai P dan nilai Q. Kalau kamu nak tulis semula pun boleh tulis P sama dengan 116 darjah dan Q sama dengan 64 darjah. Okey, jadi ini ialah dua contoh untuk penyelesaian masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, seperti Okey, yang contoh yang kedua ni, contoh kedua ni, ada yang bertanya tak? Ada yang kurang faham tak? Sebab cikgu boleh terima awak punya permasalahan nak bertanya nak bersoal jawab. Kan? Cikgu, suara cikgu tersangkut-sangkut. Hello. Cikgu sangkut dia? Clear tak? Hello, clear tak? Tersangkut sikit. Dah okey dah. Okey. Jadi ada apa-apa yang tanya tak tentang kaedah ni? Okey, tak kisahlah. Kaedah yang satu ke, kaedah dua ke, contoh tadi. Yang penting contoh tadi dengan contoh sekarang. Okey, kena faham. Maknanya bila masa kita nak gunakan sudut penggenap, bila masa kita nak gunakan sudut pelengkap, bila masa kita nak gunakan sudut konjugat. Yang itu yang penting awak kena tahu. Okey, bila masa awak nak gunakan sudut garis lurus, bila masa awak boleh pakai sudut refleks dan juga bila masa awak nak pakai sudut satu putaran lengkap. Yang itu yang kita kena faham, yang awak kena faham kesesuaian yang awak nak pakai. Okey, bila dia sebut tentang sudut pelengkap, bila dia sebut tentang sudut penggenap, bila dia sebut tentang sudut konjugat, hanya dia melibatkan pasangan dia. Dia mesti akan melibatkan pasangan. Jadi hanya melibatkan dua sudut saja. Okey, contohnya dia kata sudut pelengkap. Okey, maknanya kat situ ada dua sudut yang terlibat. Jadi mesti salah satu sudut tu diketahui. Jadi dengan menggunakan maklumat dia adalah sudut pelengkap yang bernilai 90 darjah, okey, kita akan dapat satu lagi nilai dia. Okey, macam itulah seterusnya untuk sudut penggenap dan juga untuk sudut konjugat. Jadi kena faham bagaimana ataupun bila masa awak nak pakai maklumat tersebut. Jangan awak sekali harum semuanya adalah sudut yang sama. Tak. Semuanya tak sama. Maklumat tu nanti kita akan pakai untuk awak selesaikan masalah dia. Okey, jadi insyaAllah cikgu cuba tengok kalau ada soalan yang berkaitan dengan sudut, kita cuba selesaikan pada malam besok. Okey, jadi malam besok kita cuba buat whiteboard lah. Kita cuba buat whiteboard, kita cuba buat penyelesaian masalah dan juga contoh. Untuk kita gunakan apa yang dikatakan dengan sudut pelengkap, dengan sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Boleh? Boleh tak? Cikgu. Okey, jadi cikgu rasa kelas untuk malam ini sampai setakat ini saja. Jadi sebelum kita sudah, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asna insana lafius ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum tidur semayang dulu. Okey dah. Assalamualaikum dan terima kasih kerana di kelas cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.